Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama, saya Cikgu Faizal akan memberi penerangan ataupun mengajar serba sedikit secara maya, okey, untuk membuat harum mewangi, iaitu projek pada topik yang ke-10 bagi pendidikan seni visual tahun 4. Okey. Sebelum kita memulakan projek untuk membuat seni ukiran sabun, okey, kita berkenalan dulu dengan apa dia harum mewangi yang kita maksudkan. Okey, harum mewangi, okey, seni ukiran. Okey, kita sedia maklum seni ukiran ni adalah satu seni yang diukir menggunakan pahat ataupun peralatan yang sesuai untuk mengukir pada permukaan kayu, permukaan tanah liat, permukaan batu ataupun peralatan ataupun bahan-bahan yang sesuai. Okey. Okey, seni ukiran merupakan proses mengukir, menggores dan menggores sesuatu permukaan mengikut corak tertentu dengan menggunakan alatan mengukir. Pada zaman dahulu, seni ukiran dapat dilihat pada bahan istana, binaan istana, rumah, masjid, kepala sampan, perabot dan barang kegunaan harian. Terdapat beberapa teknik dalam seni ukiran seperti yang terdapat dalam gambar di bawah. Okey, pertama kita tengok kat sini ada ukiran layang. Okey, pada pintu, ukiran tebuk timbus, ukiran tebuk tembus, anjung pada permukaan anjung, ukiran larik pada kekisi rumah, okey, dan juga ukiran timbul pada tiang dan juga ada macam-macam lagi ukiran yang kita boleh lihat pada ukiran-ukiran tradisional pada zaman dahulu. Tetapi tidak dilupakan juga pada zaman sekarang banyak juga ukiran-ukiran telah dimodernkan ataupun digunakan pada permukaan-permukaan lain seperti metal, pada permukaan batu, granit dan juga paling simple sekali kita akan belajar ukiran pada sabun. Okey, sabun seperti ini. Macam mana kita nak ukir sabun? Kita nak ukir sabun sehingga menjadi satu bentuk yang menarik. Okey, ini adalah asas ukiran untuk kita terus menggunakan bahan-bahan seperti kayu dan juga lain-lain permukaan. Okey. Okey, kita buka muka surat 97. Okey, seni ukiran kreatif. Seni ukiran kreatif iaitu keindahan corak yang terdapat pada seni ukiran kayu tradisional dapat dilihat pada ukiran motifnya. Antara motif ukiran kayu termasuklah motif flora, motif fauna dan motif kosmos. Okey. Apa itu motif flora? Motif flora ni ialah motif yang lebih ke arah bunga-bungaan ataupun bunga, tumbuh-tumbuhan, benda yang alam semula jadi. Okey, motif kosmos ni adalah bentuk kepada abstrak ataupun dia lebih kepada corak-corak yang berulang, repetition. Okey, motif fauna adalah motif yang lebih kepada seperti binatang, contohnya seperti itik, burung, okey, rama-rama. Itu adalah motif fauna yang yang boleh digunakan pada ukiran kayu ataupun ukiran pada permukaan tertentu. Okey, pada hari ini kita akan gunakan sabun. Selain daripada sabun, kalau kita lihat kat muka surat 97 ni ada lilin, apple, kentang, keledek, betik. Okey, kalau kita lihat perhotelan ataupun kulinari, kalau kita masuk ke universiti, kita ambil bahagian perhotelan, kita boleh belajar kulinari art ataupun seni kulinari, iaitu mencorakkan buah betik, mencorakkan buah tembikai. Itu juga adalah seni ukiran yang boleh kita praktikkan atau kita terjemahkan dalam bentuk seni pada buah-buahan. Contohnya selain daripada permukaan kayu, sekarang ni kalau kita lihat wainscoting kat rumah-rumah semuanya begitu popular ataupun jadi trend untuk dijadikan sebagai motif konsep moden, konsep tradisional, konsep British, semuanya ada dekat dalam seni ukiran. Okey, kalau kita lihat rumah-rumah sekarang pun banyak menggunakan ukiran-ukiran tradisional untuk menjadi gabungkan daripada konsep klasik kepada konsep moden. So kat situ kita dapat lihat pelbagai jenis ukiran yang telah diubah sesuai. Kalau kita untuk pada hari ini kita nak gunakan sabun, kita akan gunakan beberapa peralatan seperti dalam buku teks saya bacakan dulu. Pertama, pemilihan bahan gantian turut mempengaruhi
penentuan alat untuk mengukir. Antara alatan yang boleh digunakan untuk mengukir termasuklah pisau ukir. Okey, pisau ukir contoh dia seperti ini. Ni ada banyak pisau ukir yang pada Cikgu Faizal ada bermacam mata ataupun bermacam saiz. Kalau kita lihat kat sini ada yang rata, ada yang tajam, ada yang halus, ada yang bulat, ada yang seperti V. Itu masing-masing ada fungsi masing-masing ataupun digunakan untuk mengkorek ataupun mengukir permukaan yang sesuai. Contoh tempat yang halus kita gunakan pengukir pisau yang kecil. Permukaan yang untuk meratakan kawasan yang luas ataupun rata, kita gunakan pisau yang besar ataupun permukaan yang lebar. Okey, selain daripada pisau ukir, kita boleh gunakan lidi. Okey, lidi pencungkil gigi, lidi penyapu. Tapi yang ini adalah untuk murid-murid, sesuai untuk murid-murid gunakan kerana lidi ni tidak berbahaya dibandingkan dengan pisau. Contohnya Cikgu Faizal guna. Okey, ni pisau cutter tajam, tapi ni mudah untuk cikgu mengukir permukaan sabun seperti ini. Okey, tengok kalau kita lihat permukaan sabun ni jadi seperti bunga. Okey, bunga. Yang ini contoh, ni adalah contoh bunga. Okey, yang ini adalah contoh motif fauna, flora, fauna. Fauna adalah seperti haiwan, iaitu seperti ni adalah penyu. Okey, penyu bukan kura-kura. Okey, penyu dan diukir menggunakan sabun, akhirnya menjadi satu bentuk ukiran. Ukiran yang asasnya kita ukir pada permukaan sabun sahaja. Kenapa guna sabun? Sebab dia mudah untuk kita ukir untuk murid tahun 4 dan juga ianya mudah diukir kerana dia lembut. Okey, selain daripada bahan-bahan lain seperti buah-buahan. Okey, ini adalah bentuk sabun, bukan nenas ya. Ini adalah sabun yang telah diukir menjadi seperti bentuk nenas, seperti boleh makan. Okey, kalau kita lihat daripada jauh macam nenas. Okey, warna pun warna kuning. Okey, peralatan lain selain daripada lidi, kita boleh gunakan sudu dan garfu. Sudu ni untuk kita ratakan permukaannya dan garfu tu untuk kita congkil. Tapi Cikgu Faizal dah ada semua bahan-bahan ni. Di mana cikgu nak beli peralatan ni? Di kedai Tuko. Kedai Tuko ataupun kedai DIY ada jual. Harga dia tak mahal, RM2 10 sen dapat satu set. Okey, tapi sekarang ni PKP lockdown, kedai bahagian stationery, bahagian peralatan untuk hardware tutup. So mungkin ada jual di kedai hardware, tapi hardware mahal sikit. Okey, kita gunakan bahan apa yang ada sahaja. Kemudian kita guna marker pen. Pen marker ni untuk pen marker, pensel untuk kita lukis pada permukaan sabun ini. Okey. Ini kalau kita tengok sabun ni, kita flatkan dia, kemudian kita akan lukis pada permukaan. Cari image yang mudah. Okey, yang mudah, yang senang untuk dilukis, tak perlu lukis yang terlalu detail sangat sebab kita akan korek ataupun kita ukir dia menjadi lebih cantik, lebih dalam. Macam mana nak timbulkan bahagian atas, tenggelamkan bahagian bawah. So dia ada teknik dan juga positif dan negatif pada permukaan sabun ini. Okey, sabun ni pun boleh beli dekat kedai DIY yang murah-murah tu, RM2 10 sen dapat 4, okey, atau 3. Kalau beli yang Dettol pun boleh. Okey, nanti rugi, wangi pula. Tapi yang tu boleh pakai kalau nak mandi, kalau cantik, sayang awak nak pakai balik. Okey, so kita boleh gunakan sebagai hiasan dalam bilik. Okey, selain daripada tu, pencungkil gigi. Pencungkil gigi ni sekarang dah jarang, mak ayah awak pun pakai pencungkil gigi, jarang-jarang pakai. Boleh gunakan pembaris ataupun jangka lukis yang tajam tu, kita boleh gunakan permukaan depan dia untuk kita congkil ataupun ukir pada permukaan sabun. Okey, okey, kat bawah ni. Okey, sekarang kita buka muka surat 98. 98 ni kalau kita tengok wangian seni ukiran. Okey, sabun ni walaupun awak dah siap, dah ukir, nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia memberi kesan bau wangi pada bilik, pada kereta. Kalau letak dalam kereta dia ada bau. Okey, lama-lama sangat, kalau dah setahun 2 tahun, bau dia pun hilang, macam pewangi kereta. Okey, tapi mula-mula awak dah ukir, dia akan mengeluarkan satu bau wangi. Kemudian habuk-habuk dia kita buang ke dalam tong sampah. Okey, jangan letak siapa-siapa atas permukaan lantai, nanti dia akan jadi licin. Okey, seterusnya wangian seni ukiran. Marilah hasilkan oleh
mari hasilkan oleh-oleh daripada sabun dengan teknik ukiran timbul. Okey, maknanya pertama sekali kita kena lukis. Lukis bunga di atas permukaan sabun tanpa dakwat. Okey, jangan lukis pakai pen hitam ke bolpen, nanti dia akan rosakkan mata ink kita. So gunakan pensel ataupun dakwat pen yang dah rosak. Kita lukis, cari image yang mudah. Okey, cari dalam Google, cari di dalam buku ke majalah yang mudah-mudah. Kita ambil outline dia, lukis. Kemudian dah siap lakaran 1, kita buat lakaran 2. Okey, contoh pilihlah yang mana yang paling mudah, okey, dan senang. Lakar motif bunga kemboja pada sabun dengan menggunakan pen penanda berdasarkan lakaran pilihan. Okey, ni adalah lakaran bunga kemboja, tetapi cikgu nak awak gunakan idea awak sendiri. Mungkin boleh gunakan motif mudah, bintang, bulat, geometri, okey, fauna, flora, fauna, okey, supaya tak terikat dengan gambar dari dalam buku teks ni sahaja. Mungkin dalam buku teks ni nampak lebih susah untuk dibuat oleh murid tahun 4. Okey, so awak boleh gunakan image yang sesuai. Contohnya seperti gambar fauna, flora yang dimudahkan, ataupun awak cari corak-corak geometri. Okey, kemudian dah siap, nanti awak akan buat, dah siap lukis lakaran, kemudian kita akan ukir gunakan ni pisau pengukir. Pisau pengukir ni guna untuk kita korek bahagian yang tak diperlukan. Tinggalkan permukaan yang diperlukan di bahagian atas, dan juga yang tak diperlukan kita buang, sehingga dan ratakan supaya dia jadi lebih kemas. Okey, kalau kita ambil satu cat, sapu di atas permukaan tu, dia jadi seperti cetakan ataupun cetakan. Okey, tapi sekarang kita buat ukiran. Ukiran ni maknanya kita hasilkan satu karya, di mana karya tersebut adalah karya dalam bentuk ukiran. Okey, berhati-hati semasa menggunakan pisau ukir. Walaupun pisau ni nampak macam tak bahaya, tetapi sebenarnya boleh menyebabkan kecederaan. Pertama sekali awak sodok, kemudian korek, dia tersadung sikit ataupun awak terlanggar, boleh menyebabkan jari-jari kita luka. Apa yang kita kena buat adalah segera dapatkan rawatan seperti letak Handyplus ataupun sapukan ubat antiseptik. Okey, sabun, alatan tadi cikgu dah sebut, ialah sabun, pisau ukir, pencungkil gigi, sudu, pen penanda, pen tanpa dakwat, bahan hiasan. Bahan hiasan ni cikgu rasa tak perlu, sebab kita guna 100% menggunakan sabun. Okey, sabun. Okey, boleh. Alright. Okey, yang terakhir cikgu ingin terangkan sedikit lah. Okey, selain daripada seni ukiran ni, kita belajar kat sini, cikgu ada beberapa contoh. Okey, contoh seni ukiran di rumah cikgu yang cikgu akan kongsikan. Contohnya seperti lampu tidur, ukiran kayu menggunakan kayu, dan juga arca ataupun ataupun dia lebih kepada bahan atau hiasan rumah, iaitu daripada seramik, ukiran daripada tanah liat diukir menjadi sebuah arca ataupun bahan hiasan di rumah cikgu. Okey, so kita akan lihat apakah bahan-bahan yang selain daripada kayu, ada juga bahan-bahan lain yang digunakan ukirannya sebagai hiasan lampu, hiasan arca, dan juga logam pun ada. Okey, so kita akan lihat bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Okey, seterusnya kita sebenarnya pada awal tahun hari tu kita dah belajar tentang unsur-unsur seni, prinsip rekaan, tetapi dalam topik 10 ukiran, mungkin Cikgu Faizal boleh cerita sedikit ulah balik, iaitu rupa, iaitu bentuk-bentuk macam geometri, kemudian ada bentuk bulat, bentuk flora, bentuk fauna yang kita akan lukis pada permukaan sabun. Okey, kalau kita imbas balik, rupa ialah hasil sambungan garisan yang bertemu dari hujung ke pangkal. Okey, rupa boleh dibahagikan kepada dua, iaitu rupa organik
dan rupa geometri. So daripada sabun ni kita kena hasilkan rupa. Daripada rupa kita dapatkan rupa organik ataupun rupa geometri. Okey. Dan juga bentuk. Bentuk kita dah belajar juga. Okey, yang lain kita cuba kontra. Okey, kat dalam seni, dalam topik 10 juga kita lebih tekankan kepada kontra, yang mana kalau kita tengok kat sini, kontra sesuatu objek yang berbeza dari segi saiz, rupa, bentuk, warna dan sebagainya daripada objek yang lain. Tetapi kontra dekat dalam permukaan sabun ni ialah permukaan positif dan negatif, iaitu di mana kita nak mengenali permukaan yang timbul dan juga permukaan yang perlu dibuang ataupun disingkirkan lah. Maknanya di bahagian bawah kita buang, yang bahagian atas kita tinggalkan. Di situ juga kita boleh lihat kesan kontra. Kontra mana yang atas adalah bahagian yang kita perlukan, bahagian bawah kita tak perlukan. Okey. Okey. So okey, yang lain kita tak perlu ulas balik. Nanti kita akan belajar pada topik yang akan datang. Okey. Okey. Itu sahaja untuk projek kita pada kali ini, topik 10. Cikgu gunakan topik 10 ni kerana kita lihat pada bahagian topik-topik hadapan ada projek yang memerlukan bahan-bahan seperti yang perlu dibeli di stationery. So cikgu lihat topik 10 ni hanya menggunakan sabun. So kita boleh dapatkan bahan-bahan ni dengan mudah. So cikgu gunakan topik 10 sebagai projek kita pada minggu ini. Okay, bye. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.